Hai, pada kali ini saya akan membincangkan satu lagi topik menarik dalam antropologi pelancongan, iaitu pelancongan dan komodifikasi budaya. Anda semua tahu perkataan komoditi, kan? Namun, apa maksud komodifikasi budaya? Mengapa pelancongan dianggap sebagai satu proses komodifikasi? Apa hubungan antara pelancongan dan budaya? Bagaimana ia dikatakan menjadi salah satu impak sosial hasil daripada aktiviti pelancongan? Dalam video ini, anda akan mempelajari apa yang dikatakan sebagai komodifikasi budaya, bagaimana ia terbentuk, contoh-contoh komodifikasi budaya, dan apa pandangan ahli sarjana mengenai komodifikasi budaya. Jadi, pertama sekali, apa yang dikatakan sebagai komodifikasi? Komodifikasi merujuk kepada proses di mana sesuatu benda, budaya, peristiwa, cerita, mitos dan juga perkhidmatan yang pada asalnya tidak mempunyai nilai ekonomi diberikan nilai ekonomi. Jadi produk tersebut diberikan nilai ekonomi supaya kita boleh beli dan nikmati kita sebagai pengguna. Proses komodifikasi ini akan mengubah nilai produk tersebut kepada yang mempunyai nilai komersial. Jadi siapa yang pertama mengemukakan konsep ini? Konsep komodifikasi ini pada asalnya dikemukakan oleh Karl Marx, ahli sosiologi yang terkenal, di mana golongan pekerja dipaksa menggunakan tenaga buruh mereka untuk menghasilkan produk yang boleh dijual. Tetapi produk ini tidak memberikan banyak mana kepada pekerja yang menghasilkannya. Jadi pekerja ini sendiri dianggap sebagai komoditi yang digunakan oleh kapitalis untuk mengaut keuntungan. Karl Marx membezakan antara nilai penggunaan iaitu use value dengan nilai pertukaran exchange value. Nilai guna ini bergantung kepada kos pengeluaran dan kos pemasaran komoditi tersebut. Manakala nilai pertukaran ini dipengaruhi oleh nilai budaya sesuatu masyarakat untuk memiliki komoditi tersebut. So dengan kata mudah, proses komodifikasi adalah mengambil sesuatu benda, perkhidmatan ataupun budaya dalam bentuk asalnya diubah dan dikomersialkan untuk dijadikan objek yang boleh dijual. Begitu juga dengan komodifikasi budaya yang melibatkan semua aspek kehidupan kita, termasuklah bahasa, identiti etnik, budaya, kesenian mitos dan lain-lain. Jadi di sini komodifikasi budaya merupakan satu binaan sosial, iaitu kita sebagai masyarakat membina bagaimana sesuatu benda, perkara, peristiwa atau perkhidmatan itu diubah untuk menjadi suatu produk yang boleh kita beli dan nikmati. Ada dua perkara penting semasa proses komodifikasi berlaku, iaitu apa yang dipanggil sebagai proses objektifikasi dan subjektifikasi. So apa itu maksud objektifikasi? Proses objektifikasi ini berlaku apabila nilai budaya sesebuah masyarakat itu mempengaruhi nilai pertukaran sesuatu objek material. Biasanya nilai tersebut lebih relatif daripada nilai penggunaan sebenar. Contohnya, kita ada banyak handphone telefon pintar dalam pasaran. Tetapi mengapa kita sebagai pengguna sering menginginkan telefon yang berjenama, dan selalunya telefon yang berjenama itu harganya mahal Kenapa? Ini kerana masyarakat tu sendiri meletakkan nilai telefon tersebut, dan harga yang mahal ini melambangkan status kekayaan. Jadi nilai telefon tersebut yang saya kata mahal ini tidak terletak kepada nilai penggunaannya saja, tetapi juga nilai untuk memilikinya. Masyarakat yang meletakkan yang menentukan nilai tersebut.
Subjektifikasi pula merujuk kepada pertukaran, perkhidmatan, idea, produk yang berbentuk intangible yang tidak dapat dilihat dengan jelas berbanding yang berbentuk tangible. Contohnya, banyak kajian telah membuktikan bagaimana wanita menjadi subjek objektifikasi apabila mereka terlibat dalam bidang pelancongan. Ramai dieksploitasi dan digunakan tidak lebih sebagai komoditi, sebagai salah satu produk pelancongan dalam konteks ni kita boleh merujuk kepada industri pelancongan yang berasaskan seks ataupun dikatakan sebagai sex tourism. Selain daripada dua konsep yang saya sebutkan tadi, iaitu objectification dan juga subjectification, ada dua proses yang berkait rapat dengan komodifikasi, iaitu diffusion dan juga diffusion. Kedua-dua ini adalah cara bagaimana sesuatu identiti atau budaya itu akan mengalami kehilangan makna-makna spesifik untuk tujuan komersial dan dijual untuk dinikmati oleh semua orang. Diffusi adalah proses penyebaran sesuatu gaya, idea, nilai dan norma kepada lingkungan masyarakat yang lebih besar. Apabila pasaran memfokuskan sesuatu objek atau identiti untuk dijadikan komoditi, proses pengiklanan dan promosi pun akan bermula dan seterusnya membawa kepada apa yang dipanggil proses komodifikasi. Contohnya pelancong Jepun akan membeli tudung, baju batik dan akan memakainya sekembalinya mereka ke negara asal. Ataupun ada juga pelancong yang membeli rantai yang bersifat spiritual dan mereka percaya boleh membantu dalam proses meditasinya dan digunakan sekembalinya mereka ke negara asal mereka. Dalam perniagaan pula, diffusion digunakan untuk mengubah makna dan menjadikan sesuatu itu sebagai komoditi yang pada asalnya mungkin kurang diterima oleh masyarakat awam. Saya bagi contoh, mungkin budaya memakai inai contohnya walaupun dia sebahagian daripada identiti masyarakat India, tapi kita juga menggunakan henna sekarang ini dalam aktiviti-aktiviti pelancongan. Bagaimana pula komodifikasi digunakan dalam industri pelancongan? Sebenarnya konsep komodifikasi ini sangat luas. Namun dalam konteks pelancongan, ahli sarjana telah menggunakan konsep ini untuk memahami aspek pelancongan dan impak pelancongan dalam kehidupan sosial kita. So dalam pelancongan, komodifikasi merujuk kepada cara bagaimana tempat-tempat budaya, artifak budaya digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Contoh komodifikasi yang paling jelas yang kamu boleh lihat adalah tempat tarikan seperti Disney World, Disneyland. Jadi proses komodifikasi budaya juga bermaksud memberikan nilai kepada sesuatu budaya untuk dijadikan produk pelancongan. Sebelum kita melihat lebih lanjut proses komodifikasi budaya, mari kita sama-sama fahami hubung kait antara proses globalisasi dan budaya.